ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya kasihi Al-Fadil Tuan Pengerusi Majlis yang berusaha, Datuk Hajah Hakimah binti Mak Yusof selaku Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Al-Fadil Datuk Dr. Sirajuddin selaku Timbalan Ketua Pengarah JAKIM Bahagian Dasar, Fadil Ustaz Zamri Syafiq selaku Pengarah IPDAS Keningau, Fadil Ustaz Yadim Sabah, Al-Fadil Tuan Imam kita Ustaz Kifli, Tuan Haji Samain selaku Pengurusi Masjid Keningau, guru-guru kafa, pegawai JAKIM, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah kerana dengan limpah kurnia kita dapat sama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Kita dapat mengerjakan salat subuh secara berjamaah dan dapat menunaikan qiyamul lail sebelum daripada masuk waktu subuh. Kita mengharapkan supaya amal-amal yang kita lakukan itu akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dan bakal menjadi bekal waktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada apa yang kita tuntut, yang kita harap, yang kita minta untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara nikmat yang paling agung besar waktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat untuk ahli-ahli syurga. Di atas dunia ini kita tidak boleh melihat Allah. Allah Subhanahu wa taala dapat melihat kita. Karena apa yang digambarkan dan lintasan hati kita ataupun dalam fikiran kita, itu Allah sebenarnya bukan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Karena Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh disamakan dengan sesuatu. Nikmat inilah yang akan dianugerahkan kepada penghuni syurga nanti. Itu nikmat yang paling besar. Sehingga kan terlalu excited, terlalu gembira ahli syurga apabila nak dapat melihat Allah. Mereka nak sujud kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala kata, pada hari ini bukan hari lagi untuk kamu nak sujud. Kamu telah lama sujud dengan aku. Hari ini ialah merupakan hari Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, hari pembalasan, dan bukan lagi hari untuk kamu beramal. Maka inilah yang kita pohon, yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga amal yang kita lakukan pada pagi ini ia akan menjadikan satu zadul ma'ad,
bekalan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, kita memulakan kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Permulaan kita ialah bermula daripada waktu subuh. Kerana waktu kerja orang-orang Islam dia tidak bermula pada waktu pukul 8 atau pukul 9. Tapi dia bermula dengan waktu subuh, itulah permulaan kepada amal kerja kita. Bukan kita nak mulakan pukul 8 ataupun pukul 9. Kita bangun daripada subuh, itulah permulaan kita bekerja. Dan itulah juga waktu amal kita dicatat bermula pada hari ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya ingin memetik satu pesanan yang dipesan oleh Fudail bin Iyad apabila orang datang kepada dia untuk nak minta nasihat. Saya ingat pesanan ini pesanan yang kita pernah dengar dalam siri-siri tazkirah, dalam siri-siri yang disampaikan kepada kita untuk nak memberikan penerangan ataupun penjelasan kepada kita. Kerana Fudail bin Iyad ini ia lahirkan di Samarkand dan dia adalah terkenal sebagai orang yang alim dan juga sebagai seorang yang zuhud. Jadi tuan-tuan, saya ingin memetik apa yang diungkapkan oleh beliau ketika orang datang kepada dia nak minta nasihat. Dia kata, ihfaz anni khamsan. Awwaluha in ma asabaka min syai'in faqul zalika biqada'illahi ta'ala hatta tadfa'al malamah 'anil khalqi. Dia kata, yang pertamanya, dia kata, aku nasihat kepada kamu ni 5 benda. Dia kata, aku nak berikan kepada kamu tentang 5 perkara ini. Yang pertama ialah apabila ditimpa kepada kamu satu perkara, maka kamu katakanlah ini merupakan qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu dapat menolak segala apa yang kamu anggap itu adalah tindakan makhluk. Oleh itu apabila berlaku satu perkara, kata dia, kamu anggap ini adalah merupakan qada, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada rukun iman ialah kita beriman dengan qada dan qadar, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita. Kita tahu ada hikmah yang tersurat dan tersirat. Mungkin kadang-kadang pandangan kasar kita anggap apa yang Tuhan timpa kepada aku ini, Tuhan tak sayang dengan aku, Tuhan benci dengan aku, Tuhan tak nak kepada aku, lebih baik aku mati, lebih baik aku bunuh diri. Dan ataupun kita nak menyalahkan makhluk ataupun nak menyalahkan orang lain.
Tapi apabila kita yakin dan percaya terhadap apa yang berlaku ini ialah merupakan qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh itu kita juga tidaklah boleh menjadi manusia yang pasif ataupun manusia yang hanyalah serah kepada qada qadar. Tak boleh begitu. Sebab tu Allah Ta'ala berikan kepada kita akal, berikan kepada kita otak untuk kita memilih sama ada baik atau buruk. Tak boleh kita nak katakan apa yang berlaku tu tak boleh salahku, ni ketentuan Allah kat aku. Dia kata pasal puan kau minum arak, dia kata tak, 24 hari bulan September ni memang dia ditentu aku dah minum arak. Jadi bukan salah aku, memang itu qada Allah. Kalau itu yang berlaku, maknanya kamu tahu apa yang Allah Ta'ala telah tersurat, apa yang berlaku pada diri kita. Ataupun lori trailer tayar 12 lalu, dia duduk tengah jalan. Orang kata apa siapa kau duduk situ, tak apa. Kalau 24 hari bulan aku tak mati, tak mati. Duduk tengok nak kecai kepala otak awak. Jadi sebab tu kita katakan tadi ialah kita diberikan pilihan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu apa yang berlaku itu kamu kerana menganggap itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bila ada sifat macam ni, insya-Allah di sana kita akan menjadi manusia yang sentiasa lapang dalam kehidupan kita. Manusia yang kita tahu berlaku satu perkara itu, ianya ada hikmah yang tersurat dan tersirat. Mungkin kadang-kadang kita anggap apa yang dilihat secara mata kasarnya, kita kata ini tak baik untuk kita. Kadang-kadang baik untuk kita. Ada seorang tu jumpa dengan saya. Dia dulu dia ni jutawan lah. Jutawan. Dia berniaga Yuska di Kuala Lumpur. Dia sebenarnya berniaga kereta ni, berniaga Yuska paling untung daripada brand new. Untung banyak lagi daripada kereta baru. Waktu itulah waktu dia berniaga tu. Tapi dia kata, sekarang ni Ustaz, dulu saya jutawan, sekarang sudah tak ketahuan. Maknanya tak ada lah. Maknanya bankrupt jatuh. Dia kata pasal apa? Dulu dia kata saya main judi, dia kata. Habis dengan duit dia, syarikat pun saya ambil semua, saya pergi genting semua. Saya bankrupt. Sekarang saya di kuli orang, dia kata. Saya jumpa dia dekat masjid. Tapi dia kata, Ustaz, ada juga hikmah dia. Kalau tidak saya pun tak kenal Ustaz. Satu Ustaz, kan? Dia manusia biasalah. Bila dia senang untuk kaya, dia tak ingat Ustaz pun. Bila susah baru cari tu imam, cari Ustaz, terus main hajat. Ustaz tolong main hajat, saya berniaga teruk ni. Hutang orang tak bayar ni. Boleh tolong tak? Itu waktu dia susah. Biasa bagus ada tu manusia ni bila susah dia cari agama. Susah dia cari agama, cari Tuhan. Bagus. Ke mana pun ada iman lah pada diri dia. Ni pun sama dia tadi. Dia kata, dulu saya tak kenal lah tika semayang, masjid. Waktu tu dia kata. Tapi kawan-kawan saya yang berniaga dengan saya yang kaya raya hari ni, masih lagi hidup dia macam saya hidup dulu. Dengan perempuannya, dengan araknya, dengan judinya. Saya kata, dia kata ada hikmah juga ini. Itu nak tunjuk tadi. Sebab tu kadang-kadang benda-benda yang
berlaku kepada kita, kita anggap tidak baik, perkara itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Ini bagi orang beriman. Sebab tu orang beriman ni tuan-tuan, apabila menimpa musibah kepada kita, maka itu adalah merupakan satu kafarah, satu yang Allah Ta'ala nak suci dosa-dosa yang kena kat kita. Kita manusia biasalah, kita bukan maksum. Kita bukan maksum, kita ada kesilapan, ada kesalahan, itu biasa, lumrah biasa. Apabila berlaku satu musibah ataupun balak kepada kita itu, kita anggap ini satu pembersihan yang Allah Ta'ala sayang kat kita. Bahaya juga tuan-tuan, apabila kita buat jahat, makin banyak dapat nikmat. Ini bahaya. Makin jahat kita dengan Tuhan, makin banyak kita dapat nikmat. Makin jahat kita dengan Allah Ta'ala, makin kita kaya kalau berniaga. Makin kita tipu orang, makin senang kita. Itu bahaya. Itu nama dia istidraj. Istidraj ini perkara nikmat yang Tuhan berikan kepada orang fasik, orang jahat. Semakin dia dapat nikmat tersebut, semakin dia jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istidraj. Kita tak nak begitu. Kita tidak mau apabila kita mendapat nikmat dalam keadaan semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mau gitu. Oleh itu apabila sengah kita tengok baca kisah-kisah orang-orang ahli sufi, dia apabila dia sakit, dia senyum gembira. Bila dia hilang sakit, dia menangis. Orang tanya pasal apa? Dia kata waktu aku sakit tadi Tuhan ingat aku. Kita ni bukan tahap betul kan? Dia kata Tuhan ingat aku. Waktu aku sihat ni Tuhan tak ingat aku. Memang kita waktu sakit ni, apa benda kita sakit? Bila kita sakit ni tak ingat benda lain, tuan-tuan, mati ya. Ni tuan-tuan pernah kena COVID ni. Banyak kan kita ni semua alumni COVID ni, termasuk saya sendiri lah. Kan? Semua kena kan COVID tu. Bila kena COVID ni apa benda anggapan? Tak ada benda lain, mati ya. Tambah waktu tu saya kena COVID ni waktu belum ada vaksin lagi, bulan 3 awal-awal tu. Apabila kita kena COVID, bukan setakat orang nak mari jumpa kita, nak lalu depan rumah kita pun takut. Dia takut COVID tu. Sampai pakai trauma tu. Ada satu lagi dahsyat lagi, dia belah kambing, dia kena COVID. Adalah orang nak, dia nak suruh lah jiran dia suruh ubah kambing. Kambing pun tak nak ubah, takut kambing tu kena COVID. Punya dahsyatnya pukulan COVID ni kan. Punya pukulan COVID ni. Baik, tak ada ingat lain. Kita kalau sesema ke, sakit kepala ke, waktu tu kita ingat Allah Ta'ala, ingat mati waktu tu. Oleh itulah, setiap apa yang berlaku itu kita anggap ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentu pada kita. Ada hikmah yang tersurat dan tersirat. Sebab tu kalau kita tengok, ni pengalaman saya sendirilah. Kalau kita buat dosa dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba jalan sekejap tu kita tersepak batu, kita kena recall balik apa kita dosa dengan Tuhan. Ada benda yang kita silap dengan Tuhan, ada benda yang kita salah dengan Allah Ta'ala, mesti punya kan? Adalah satu perkara yang kita buat tu, niat kita tak betul, kita buat satu ke orang tak betul, kita ada sikit riak ke, kita ada sikit sifat takbur ke, Allah Ta'ala balas kepada kita dengan akibat perbuatan yang kita lakukan tadi. Ini satu tuan-tuan. Sebab tu apabila kita menganggap begitu, maka kamu akan menjadi orang yang sejahtera, selesa atas dunia ini apabila kamu menganggap itu adalah merupakan ketentuan
yang kena itu ialah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu terimalah perkara yang berlaku tadi. Satu. Yang kedua, ihfaz lisanak lianju kullul khalqi minka wa anta tanju min azabillahi ta'ala. Yang keduanya, naklah kamu jaga lidah kamu, nescaya kamu akan terpelihara daripada azab Allah Subhanahu wa taala, dan juga makhluk lain juga akan terpelihara. Lidah ni lembek ya, tapi tajam tuan-tuan. Lidah ni, lidah ni lembek tapi tajam. Dengan satu kalam tu tadi kita tengok, dengan satu ungkapan yang kita ungkap, sudah boleh memporak-porandakan orang, boleh merosakkan hubungan suami isteri, boleh merosakkan hubungan kekeluargaan, boleh memecah belahkan dari kalangan kita hidup bermasyarakat atau berkarya. Lidah. Batu Allah Ta'ala berikan kepada kita lidah. Dia suruh kamu jaga lidah. Lidah ni kamu jaga. Macam saya ni banyak cakap. Banyak cakap ni banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Itu lumrah biasa. Sebab tu kita disunatkan, macam kita lepas daripada mesyuarat, kita mengungkapkan dengan tasbih kafarah. Apa tujuannya? Untuk kita memohon keampunan daripada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala mengampunkan. Mungkin waktu kita mesyuarat tadi, kita buat terasa hati dengan pengurusi. Kita sebagai pengurusi pula kadang-kadang menyebabkan terasa hati dari kalangan ahli mesyuarat. Kita pula kadang-kadang dalam mesyuarat, kita rasakan bila pandangan kita diterima, kita rasa bongkak, rasa sum'ah, rasa riak. Jadi itu semua berlaku. Kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta itu. Kerana itu adalah merupakan lumrah biasa kepada kita. Dan sebab itulah dia suruh kita jaga lidah kita. Lidah kita ini. Lidah kita Allah Ta'ala beri untuk kita nak bercakap benda yang baik. Bagaimana hadis Nabi SAW menyebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, naklah dia berkata pada benda yang baik ataupun dia diam. Berkata benda baik ataupun dia diam. Ini yang sepatutnya. Oleh itu dia suruh kita jaga berkenaan dengan lidah kita. Bila lidah kita terjaga, kamu telah menyelamatkan makhluk manusia lain dengan lidah kamu. Lidah kita. Cakap benda baik atau diam. Jadi kalau tak cakap tak boleh lah. Sebab itu kalau kita tak cakap, tak boleh cakap pada benda baik. Kalau kita tak cakap pada benda-benda baik, kita tak berkata pada benda-benda baik, maka itu dianggap sebagai syaitan bisu. Kita tak berkata benda-benda yang betul, salah juga. Ataupun kita cakap guna lidah kita pada benda yang tak baik, itu juga tak boleh. Kita kena gunakan lidah kita ini ialah pada perkara baik, dan menggunakan lidah ini dengan bahasa kita, bahasa yang menyebabkan orang tidak terasa hati dengan apa yang kita ungkapkan. Bukan maksud tak terasa hati ni kita tak nak cakap benar-benar. Ada setengah orang kata, saya tak nak cakap baru tu takut orang terasa hati. Tak boleh, itu salah. Yang maksud yang tak boleh ni, kamu ungkapkan dengan ungkapan yang hudur,
dengan maki hamun, dengan mencarut, dengan itu tak boleh lah. Itu yang tak boleh tadi. Kau menyakitkan hati. Itu kalau kamu boleh jaga lidah kamu itu, maka tuan-tuan, kita orang yang terpelihara daripada azab Allah Subhanahu wa taala kata. Betul itu. Betul lah ungkapan yang dia sebut hari ni kan. Kalau tambah-tambah zaman hari ni bukan lagi guna lidah ni kan. Orang menyebarkan fitnah kadang-kadang melalui Twitter, melalui TikTok, melalui WhatsApp group, melalui Facebook. Ini lagi berat. Yang itu lagi berat lagi lah. Dia gunakan perkara-perkara yang sepatutnya dimanfaatkan dengan baik, digunakan untuk menyebarkan fitnah. Fitnah dalam bentuk tulisan ni lebih berat daripada lidah, tuan-tuan. Dalam cakap ni kita lupa. Orang kita dengar hak orang cakap sebulan lupa. Kadang-kadang seminggu pun lupa dah. Tapi hak bentuk tulisan ni melekat. Ni hak kita ni bila kita tulis kan? Kita tulis benda ni kalau bersifat fitnah. Cuba bayangkan apabila kita pula ada friend kita 5,000 orang. Sekali kita blast 5,000, kemudian dia pula akan 5,000 pula ahli. Cuba bayangkan dalam beberapa second saja kita telah mencipta dosa. Kalau kita mati dalam keadaan kita tak sempat untuk nak mohon maaf kepada dia, berat kita. Berat. Tu lagi teruk. Ni hak tadi ni lidah satu hal lah. Lidah. Yang ni pun sama. Sebab tu perkara yang dia nasihatkan kepada kita itu perkara yang menjadi asas kepada kehidupan kita sebenarnya. Itu yang kedua. Wasalis, saddiq rabbaka bima wa'adaka minar rizqi hatta takuna mu'minan. Naklah kamu membenarkan dengan Allah Ta'ala janji Allah Ta'ala kepada kamu mengenai dengan rezeki. Nescaya kamu akan menjadi seorang mukmin. Artinya kita ni kena yakin tentang janji Allah Ta'ala kepada kita berkenaan dengan rezeki. Kita yakinlah rezeki ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Kita yakin ini rezeki yang Tuhan beri. Rezeki ini tuan-tuan, dia adalah merupakan perkara yang sudah pun termaktub ketika kita berada di azali lagi, ataupun ketika ditulis waktu kita duduk dalam rahim mak kita waktu nak mula-mula jadi itu. Antaranya ialah ketentuan kita ialah rezeki ajal ditentukan. Rezeki. Sebab tu rezeki ini ialah apa yang masuk dalam perut kita, makan itu rezeki kita. Duduk dalam kocek kita belum tentu rezeki. Belum tentu. Kadang-kadang duit kita RM50 tanggap duit kita tiba-tiba hilang. Ataupun tiba-tiba kita keluar nanti tayar motor kita pancat. Ataupun kadang-kadang anak kita sakit pergi klinik. Itu rezeki. Tapi ketentuan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan kita ni tuan-tuan, rezeki ini bersama dengan ajal kita. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah dia cabut nyawa kita, berarti rezeki kita pun tak ada lah. Dekat tu rezeki. Apabila air dalam drip tu dah tak boleh masuk lah, itu maknanya kita nak mati lah. Kalau buah apple pun besar ni pun tak boleh nak telan tu, elok panggil dia beradik lah. Mati lah tu. Kalau dia boleh makan nasi seperti 3 pinggan lagi, alamat lagi mati. Nak mati gitu.
Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita tengok kat hospital, air dalam drip tu dah tak boleh nak masuk, dah reject balik tu, itu dah dapat akhirat hayat. Selagi Allah Ta'ala sempurnakan, tak sempurna rezeki kita, kita meninggal kita. Sebab tu rezeki ada. Saya lalu tengok kan, tuan-tuan lagi lah banyak tengok kan, masyarakat kita kadang-kadang kita tengok pengalaman saya, budak-budak kecil-kecil duk berkeliaran kan. Kita tanya mak dia mana, ayah mana kan. Dia mati tak? Tak mati, insya-Allah. Lapar tak? Tak lapar. Kita ni Allah Ta'ala lontarkan perasaan, ambil dia, mari makan. Itu rezeki. Rezeki. Kalau kita fikir tengok budak ni mati tak? Dah tak mati, insya-Allah. Tak mati. Akan ada manusia yang tengok dia perasaan kesian kat dia, dia ambil dia bagi duit kat dia, beri makan kat dia, dia tak mati. Pasal apa? Rezeki. 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 Allah Ta'ala tentu dah rezeki dia macam tu. Kalau dah tak ada rezeki ni, tak payah apa-apa. Macam orang tanam padi, besok dah mesin padi tu nak masuk ke dalam sawah dia, tiba-tiba malam ni binatang serang, habis semua. Besok nak ambil dah. Cuba bayangkan tengok, ini bukan kita kata ni kan, besok nak ambil padi, tak ada rezeki. Macam tempat saya musim durian, kita katakan belah sama juga belah Keningau di durian kan, banyak kita katakan, tengok kan, bunga lebat ni, insya-Allah tahun ni rezeki elok ni. Tiba-tiba bunga jatuh semua, tak ada rezeki kan? Rezeki, ini kita rezeki. Sebab tu kita kena yakin rezeki daripada Allah Ta'ala, bukan manusia beri, tuan-tuan. Tak. Rezeki Allah Ta'ala beri, rezeki Allah Ta'ala jaga kita. Sebab tu apabila hatta takuna mu'minan, kalau kamu letak macam tu, kamu akan yakin kamu menjadi orang yang mukmin, orang yang sejahtera, orang yang selesa hidup atas dunia ini. Rezeki Allah Ta'ala. Macam orang berniaga, sama. Jabat tanah ataupun jabat daerah panggil, silalah besok datang ambil surat, orang kata apa, surat kontrak dan sebagainya, besok datang ambil. Mari pagi pula pukul 9 pagi dapat call pula, tak jadi pula projek tu, tak ada rezeki. Hak yang kata nak ada rezeki ni, pejabat pun nak, saya pun dah malas berniaga lah Ustaz, tak ada lah, niaga pun tu, kontrak pun tak dapat bagian. Tiba-tiba take off projek, hak yang dia pun tak bayangkan, projek tu dapat, tu panggil rezeki. Kalau kata tak ada rezeki ni, hang tak buat macam mana lah, tak buat macam mana lah, itu bukan rezeki awak. Kalau nak ada rezeki, insya-Allah Allah tak akan mudahkan. Sebab tu tugas kita ni minta rezeki kat Tuhan, itu tugas kita. Hak nak bagi Allah Ta'ala, minta kerja kita, minta kerja kita. Hak yang nak beri Allah Ta'ala, hak milik dia, hak milik dia, bukan milik makhluk, milik dia. Tugas kita minta. Kita minta Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban, minta rezeki yang halal dan juga rezeki yang baik, rezeki yang luas. Kita tak nak dapat rezeki banyak tapi rezeki yang tak halal, nak buat apa? Rezeki yang tak halal tak berkat, tuan-tuan. Tidak ada keberkatan apabila rezeki yang tidak halal, tak berkat. Kita nampak je banyak, tapi kadang-kadang dengan banyak harta yang kita dapat cara tak betul, harta inilah menjadi celaka dalam rumah tangga kita. Anak-anak kita bergaduh ki harta ni, anak isteri kita bergaduh ki harta yang tak berkat ini. Punca dia tak ada barakah. Benda barakah ni benda yang tak boleh kita nak ukur, benda tak boleh ukur. Maksud barakah ni ialah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nasi kita katakan dihidangkan seperiuk tu boleh makan untuk 5 orang, tapi orang makan 10 orang, kenyang semua, itu barakah.
nasi yang sepatutnya boleh makan, orang kata apa, untuk 10 orang, dia makan 3 orang pun tak kenyang. Tak berkat. Tak berkat. Orang yang harta tak berkat ni, tuan-tuan tengok, mana dia pernah puas? Tak pernah puas. Pasal tak berkat. Kita duk fikirlah kan, hak yang orang ambil harta tak betul ni, tak berkat ni. Kita duk fikir, ish, dia ni duit dah ada bilion juta kan. Banyak. Cukup lah. Kalau letak dalam fixed deposit tu, makan hak tu ya. Makan bunga ya, pokok tak makan. Makan bunga ya, pokok tak makan. Pokok pun tak makan, rumput pun tak makan. Dia makan bunga ya. Cukup dah. Tapi jawatannya ada. Pak Long cukup tak? Tak apa cukup lagi Ustaz. Cukup. Tak ada. Sebab dia terasa tak cukup dengan apa yang ada. Ini bahaya. Sebab tu bahaya apabila kita tidak adanya keberkatan. Biar sedikit tapi barakah. Kalau banyak barakat lagi baiklah. Tapi biar sedikit barakat. Kalau banyak tak berkat, tak guna. Tak guna. Nak buat apa? Dapat duit kalau cara tak betul. Kadang-kadang nikmat dunia pun tak boleh makan. Nikmat dunia tak boleh makan. Ada seorang tu, dia kaya lah, tapi dia dapat harta betul juga. Nak cerita bab nikmat, dia operate lutut. Dia buat kat Singapura. Dia kata, berapa Datuk? Murah ya Ustaz? 700,000 murah. Moga dia ni duit banyak kan. Trilion, bukan bilioner, trilion, kaya kan. Tapi mari waktu makan, air suam. Dia duit banyak, air suam. Yang driver dia teh 3 layer. Kan? Teh 3 layer. Kan? Singgah di kedai, hak driver dia, orang kata apa, makan ikan 3 rasa, 4 rasa. Yang dia kangkung, tawa. Tak jadi. Jadi sebab itu kita kata, tak, tapi tak apalah kita kata apa nak sebutnya. Nak buat macam sakit tu benar lumrah biasa kata tadi. Cuba bayangkan, dah lah kita kata nikmat dunia pun tak dapat. Tiba-tiba pula kita pula buat pula makan pula daripada sumber-sumber yang tak betul. Tak ada mana lah. Tak guna betul. Sebab tu kita nak supaya biarlah rezeki kita ni, dia kata, kamu anggap rezeki ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kamu begitu. Warabi' dia kata, ista'idda lil maut hatta la tamuta ghafilan. Kau buat persiapanlah berkenaan dengan mati. Persiapan mati dia kata. Sehingga kamu tidak lupa mati. Mati ni lupa tuan-tuan. Saya pun teringat mati ni ketika kuliah ni ya. Ingat mati waktu kuliah ya. Kita ni. Sebab tu kadang-kadang orang nak marah ke ustaz. Ustaz ni asyik-asyik duk kuliah, asyik-asyik bagi tahu ustaz ni. Apalah tazkirah ustaz ni? Asyik-asyik duk ingat mati ya. Asyik ingat akhiratnya. Ingatlah dunia sama. Bincanglah sikit bab dunia ni dalam masjid ni. Lah, dalam masjid dah kita nak bincang sikit bab akhirat pun. Luar masjid ni kita bincang bab lain dah. Itu pun kita marah beratlah. Kuliah maghrib, kuliah subuh berapa minit sangat kan. Kita bincang sikit je bab akhirat, bab mati kan. Macam tu. Lepas pada tu kita jarang dah. Saya nak cakap ni diri saya sendiri lah maksud dia. Kalau kita cakap bab mati, bab akhirat, kita tak ingat dah. Bila kita duduk di luar ni tak ingat dah. Tak ingat dah bab mati ni. Kita berjumpa kawan-kawan, sahabat-sahabat, teringatlah sikit mati. Jumpa kawan-kawan duk bercakap bab agama ni. Tidak dah. Kita bincang. Jumpa kawan-kawan pula. Tengok dekat pejabat sport rim awak lawa, kedai mana beli? Sport rim. Kan? Kalau tengok pula handphone awak, nampak versi baru ni. Tak bincang bab mati ni. Agak-agak kita ni kalau ada bincang tak? Agak-agak kita ni bila mati tu macam mana? Amalan kita cukup. Jarang kita nak jumpa kawan-kawan macam tu. Kita bincang bab lain.
Ni realiti berlaku. Kita tahu, saya tak masalah kata orang lain, kata diri saya sendiri. Jadi sebab tu bila kita bercakap apa ni, teringatlah sikit mati. Teringatlah sikit kenaan dengan kematian. Tu dia kata tadi, naklah kamu ingat, buat persiapan kita nak mati. Mati ni tuan-tuan, kita nak mati pun mati, tak mati pun mati. Mati. Sebab tu ustaz, saya tak nak mati, bagus. Tak nak mati, bagus. Satu syarat dia, jangan hidup. Hidup, tak apa, tak mati. Ini masalah lagi kita hidup, tetap mesti matinya. Tak mesti matinya. Kalau tak mau mati, jangan hidup. Jangan hidup, tak apa ni, kita hidup, macam kita mati. Kita hidup bukan kita minta, Allah Ta'ala bagi pada kita hidup. Bila kita hidup, kita buatlah persiapan-persiapan kita sebagai orang yang nak mati. Kerana hidup atas dunia ni tak lama. Tak lama mana. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dia kata Nabi. Tak lama. Sebab tu kerajaan bagi umur pencen 60 tahun tu elok, sempat makan pencen 3 bulan mati. Bukan lama mana pun. Bukan lama mana mati ni pun. Dan nikmat pun tak ada dah nikmat ni. Nikmat hidup selalu saya sebut sangatlah. Nikmat hidup ni 40 tahun ke bawah ya. Ni macam anak-anak kita 40 tahun ke bawah ni. Sedaplah makan lagi. Mai 40 tahun ke atas ni tak ada dah. Tuhan tarik antara nikmat dan nikmat makan. Tak boleh makan banyak dah. Waktu kita duduk sekolah dulu, waktu kita tak ada duit, roti canai boleh makan semalam, tiap-tiap malam makan 3 keping, tak masalah. Nasi lemak kita boleh makan malam-malam buta, kita makan, tak ada masalah apa, pasal kita muda. Sekarang tak boleh makan dah. Kalau makan gitu, masuk kelab potong kaki. Jadi ini realiti berlaku. Sebab tu kita mesti ada persiapan. Macam kata ke umur saya tahun depan 60. Tahun depan 60 umur. Dapatlah separuh tambang kereta api warga emas kan. Atakan 60. Kita tengok berapa hari kita nak hidup, kita fikirkan. Bila hari dah sebenarnya? Bila hari dah? Bila hari dah maksud dia? Kita tahu dah benda-benda yang berlaku tadi. Sebab tu kita cakap soal untuk nak, kita katakan ingatan mati. Ingatan mati. Mati ni orang lupa. Semua orang lupa. Termasuklah diri saya sendiri pun lupa, sebab tu dia suruh kita buat persiapan untuk kita mati supaya kita tidak lupa dengan kematian itu tadi. Itu yang keempat kata. Sebab tu orang yang beriman, dia rindu nak jumpa Allah. Dia tahu kalau dia tak bertemu Allah Ta'ala, dia tak akan dapat nikmat dia. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Siapa yang nak bertemu Allah Ta'ala, maka naklah dia beramal dengan amal salih. Dia nak bertemu dengan Allah Ta'ala dengan amal salih. Kita nak bertemu Allah, persiapan kita sudah tentulah ni lah. Macam tadi kita bangun semayang, kita buat semuanya pasal kita tahu kita nak bertemu Allah. Orang yang tak harap nak bertemu Allah Ta'ala, memang dia takut. Memang orang tak beriman, dia tak mau dengar perkataan mati. Mati ni tak nak mati pada dia, kerana dia anggap inilah dunia ni lah merupakan tempat untuk dia. Dunia ni syurga dia. Dunia ni syurga dia. Dunia ni syurga dia. Dunia ni, ad-dunya merupakan jannatul kafir. Dunia ni merupakan syurga bagi orang-orang yang tak beriman. Kita pula sijnun lil mu'min, merupakan penjara bagi orang-orang beriman. Masuk penjara ni apa dia? Penjara ni ada sekatan. Ada sekatan. Kami minggu lepas pergi ziarah penjara Datuk Sirat, pergi sana apa, Datuk Hakimah, kita pergi daripada Jakim dulu dakwah, kita pergi penjara. Sebelum tu pergi Sungai Buloh, lepas tu pergi di Darah Kajang buat rakaman. Satu rakaman rakaman selawat Maulid. Sedap buat penjara ni. Dia punya suara dia kalah saya. Suara dia orang tu kan. Nanti tuan-tuan dengarlah dalam rakaman kita buat untuk Maulid, dibuat oleh TV Hijrah. Jadi kita dapat tengok bila masuk penjara, saya tanyalah penjara macam mana dia punya jadual dia, ya.
Ada waktu dia boleh keluar daripada sel dia masuk balik. Kena ada waktu lah. Kita pun sama penjara juga. Tadi pukul 5 tadi semayang. Waktu kita kena keluar. Kena ikut peraturan dia. Nanti pukul 12 nanti ikut balik peraturan dia. Sama kehidupan kita. Kita tak boleh bebas. Duduk dalam penjara mana boleh sebarangan kita katakan nak makan ikut dan tak boleh. Sama juga kita ni atas dunia, atas penjara. Atas dunia ni penjara juga tak boleh makan benda-benda yang haram. Allah Ta'ala tak boleh makan benda-benda arak, benda-benda yang Tuhan haramkan lah. Berkenaan dengan hal-hal judi, berkenaan dengan apa benda-benda yang Tuhan haram pada kita, rasuah, benda curi anak yatim, makan hak orang, itu tak boleh. Penjara maksud dia, ada sekatan dia. Sama juga kita duduk dalam penjara atas dunia ni sama gitu. Kita duduk di akhirat kita dengan agama itu dia kata penjara. Bagi orang-orang tak beriman dia tak ada. Dia boleh makan belaka. Bujur lalu lintang patah. Semua lalu dia minta ke darah belaka. Apa saja dia tak ada peraturan, dia tak ada apa benda. Tapi kita orang mukmin ada peraturan. Ada dia punya sekatan-sekatan yang perlu kita lakukan. Baik. Yang akhir sekali kata wa khamis uzkurillaha katsira haitsuma kunta hatta takuna muhsanan min jami'is sayyi'at. Naklah kamu ingat Allah Ta'ala. Naklah kamu ingat pada Allah Ta'ala di mana saja kamu berada, sehingga kamu akan dapat mengelak atau menyucikan diri kamu daripada benda jahat. Ingat Tuhan. Kita ingat. Sebab tu bila kita ingat Allah Ta'ala ni, di mana saja kita ada, depan orang, belakang orang, Allah Ta'ala kita ingat. Duduk di Malaysia, duduk di Indonesia, duduk di Singapura, duduk di London, duduk di Amerika, Allah Ta'ala ada. Jadi kita akan dapat jaga diri kita daripada buat benda-benda yang tak elok. Benda tak baik ni kita akan dapat elak. Sebab kita sedar Allah Ta'ala perhati kita. Kita nak buat jahat atas dunia, boleh nak buat. Nak buat atas dunia, tak boleh buat di Malaysia. Di Indonesia bukan ada peraturan-peraturan macam kita sini. Ada tu imam, ada pencegah maksiat, ada pejabat agama. Pergi di Thailand nak buat jahat, boleh buat. Tapi kena ingat, apabila kita ingat Allah Ta'ala, di mana saja berada kita tahu kita buat. Anak-anak kita pergi belajar luar negara, kadang-kadang umur mereka 17 tahun, 18 tahun pergi belajar sana. Ingatan kita pada mereka apa dia? Solat. Ingatan kepada kita pada mereka apa? Ingat Tuhan. Bapa jauh, ayah jauh daripada kamu, tapi kamu kena ingat Allah dekat dengan kamu. Allah dekat dengan kamu. Kamu tak boleh buat sebarangan. Mungkin ayah tidak tahu, mungkin pihak JPA tak tahu, mungkin pihak penaja beasiswa tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Jadi menyebabkan tak buat benda itu. Anak-anak kita pun sama, pergi belajar dekat Semenanjung, kita duduk di Keningau, anak kita belajar di Semelaya, UPM, UKM sebagainya. Ya, bapak jauh, tapi kamu kena ingat Allah Ta'ala ada. Maka menyebabkan dia tak buat benda itu. Sama juga lakukan benda-benda macam tu. Bila kita ingat Allah Ta'ala, kita boleh lepas hukuman manusia. Tapi kita kena ingat, kita tak boleh lepas Allah Ta'ala sentiasa observe kita. CCTV yang manusia buat ini mungkin kadang-kadang kelabu, kadang-kadang elektrik rosak, dia tak boleh untuk nak detect. Tapi CCTV Allah Ta'ala yang dia kawal kita melalui malaikat kiraman katibin yang tak pernah leka lalai, dia tahu apa yang kita lakukan. Sebab tu dia suruh kita ingat Allah Ta'ala di mana saja kamu berada. Maka insya-Allah di sana kamu akan menjadi orang yang mukmin, orang-orang yang meletakkan diri kamu berada di tahap sebagai seorang mukmin yang sejati, dan kamu juga akan dapat mengelak daripada benda-benda yang tidak baik. Tidak baik berlaku. Inilah yang kita katakan lahirnya situ sifat ihsan. Ihsan daripada anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu ialah kamu mengabdikan, kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalaupun kamu tak nampak Allah, Allah Ta'ala akan nampak kamu. Bila ada sifat macam ni, insya-Allah kitanya akan dapat dikawalkan dalam bentuk yang seperti begitu. Kita tak buat benda-benda tadi bukan kerana kita takut kat polis, bukan kerana kita takut pada SPRM,
bukan kita takut kepada pihak berkuasa. Kita tak buat pasal Allah Ta'ala tak bagi buat. Pasal apa kita buat itu? Kita ingat Allah. Kita ingat Allah. Maka itulah apabila ada sifat-sifat seperti begini, insya-Allah kita akan dapat melahirkan negara yang sejahtera, Malaysia yang sejahtera, masyarakat yang sejahtera, apabila kita memiliki perkara-perkara apa yang dinasihatkan oleh daripada pesanan yang disebut ayat kepada kita semua. Jadi saya itulah saya dapat sampaikan pada pagi ini. Semoga apa yang disampaikan itu ialah peringatan terutama untuk diri saya sendiri dan juga untuk kepada kita semua, kerana ini adalah merupakan peringatan-peringatan yang kita berikan tidak lain dan tidak bukan ialah untuk kesejahteraan kepada kita semua. Kita harapkan bukan saja pagi ini kita berada di masjid sini, insya-Allah kita juga akan berada dalam syurga nanti, di akhirat nanti, bersama-sama tempat syurga yang disediakan, wa'iddatil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan sama ada yang kami sedari maupun kami tidak sedari ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunlah dosa ibu bapa kami yang melihara kami daripada kecil hingga dewasa ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau cucurlah rahmat kehidupan kami dengan kehidupan yang penuh dengan keberkatan ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah diri kami, anak isteri kami makan harta-harta haram ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau permudahkanlah urusan kerja kami pada hari ini ya Allah. Jauhkanlah daripada perkara-perkara yang tidak baik yang menimpa, musibah, bala bencana yang berlaku terhadap diri kami, masyarakat dan juga ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau berikanlah kepada kami dengan ilmu yang manfaat, dan ilmu yang sedikit ini kami dapat beramal dengan apa yang kami ketahui dan apa yang kami ucap ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi